Hello, hi again. Sekali lagi selamat sejahtera kepada semua. Ini adalah kelas Sains 2 Bestari, 2 Dedikasi dan 2 Fikrah. Today, kelas tak dapat dijalankan secara langsung melalui Google Meet, tapi ada video YouTube sebagai guide untuk pembelajaran awak pada hari ini. So, ikut saja apa arahan yang akan diberikan semasa video ini berjalan. Kalau kena suruh pause, awak pause supaya ada masa untuk awak buat kerja yang cikgu berikan. Now, pada minggu lepas, kita dah masuk tentang penerokaan angkasa lepas. Kita dah bercakap tentang galaksi dan juga bintang. Kalau awak masih ingatlah. Jadi hari ini kita akan masuk satu bab yang baru, masih lagi dalam penerokaan angkasa lepas. Kalau awak nampak skrin cikgu sekarang ni, mesti awak dah tahu bahawa bab yang kita akan masuk hari ini adalah bab 12 sistem suria. So, can you quickly just name me a few planets that you know? A few planets that you know, okay? Alright, dalam masa maybe 10 seconds, just say it out. Kalau ada chat, siapa yang tengok premier video ini, tolong tulis dalam chat tersebut. Okay, apa nama planet yang awak tahu? Planet ini bukan benda yang asing bagi awak. Dah pernah jumpa sebelum ni. So you will have names like Utarid, Bumi, Marikh, Zuhal yang sangat famous tu sebab dia ada dia punya rings kan. Walaupun mungkin awak tak ingat susunan dia, tertib dia daripada matahari ke paling jauh, tapi awak ingat nama-nama planet yang wujud dalam sistem suria kita. So very good. As a guiding question, seperti biasa, setiap kali kelas Cikgu Joanne mesti ada guiding question sebab kita nak berpandukan soalan ini, kita nak terokai apa yang kita boleh cari dalam bab 12. Pertama, kita akan lihat planet-planet itu. Jadi, kita akan tengok ciri-ciri dia dan perhatikan apakah perbezaan planet-planet yang lain ini dengan bumi kita. Okey, dan yang kedua, apakah anomali yang wujud jika pergerakan dalam sistem suria kita adalah berbeza dengan yang sekarang. So kita akan buat situasi-situasi yang tertentu, kemungkinan-kemungkinan. Anomali adalah benda yang tak normal yang mungkin sekarang ini biasa berlaku dalam sistem suria, tapi kita letakkan situasi yang kemungkinan berlaku. Bila kita bercakap tentang angkasa lepas, benda pertama yang awak kena terus ingat adalah the distance ataupun jarak. Sebab di bumi, kita hanya selalu bagi perhatian kepada tempat-tempat yang kita biasa pergi. But more than that, dari bumi ke bulan, bumi ke matahari, mungkin awak tak dapat nak bayangkan berapa jarak dia sebenarnya. Okey, dalam buku teks awak, kita sebenarnya sekarang berada pada muka surat 252. Okey, sistem suria dengan perbandingan jarak planet dalam sistem suria kita dari matahari. Why we start from there so that you can imagine how big or how far is everything. So that awak boleh bayangkan ya. Ada dua unit yang biasa akan disebut-sebut dalam skala angkasa lepas. Okay, kita tak akan bercakap tentang kilometer sahaja. If you think kilometers is the furthest that you can go, adalah paling jauh yang awak kena unit yang awak rasa besar dalam jarak. Okay, kita ada astronomical unit. Okay, astronomical unit dan satu lagi adalah light. Dalam muka surat 253, I really hope you have your textbook in front of you ya. Okay, dan kalau dalam muka surat 253 ada pengiraan. Bahagian pengiraan itu cikgu tak akan bincang banyak sangat, just to introduce you what is the distance between matahari ke bumi. Jadi kalau nak bercakap dengan matahari, kalau awak duduk kat bumi ni kira hello matahari, berapa jauh awak tinggal daripada saya? How far is the sun from us? Dari bumi ke matahari, jarak kita adalah 150 juta kilometer. Bila ada perkataan juta, awak rasa wow, besar kan? Sangat-sangat banyak. Nah, cikgu minta awak bayangkan sekarang benda ni. Siapa yang pernah travel atau bergerak daripada Kuala Lumpur ke Melaka, jarak dia hampir 150 km dalam 149-148 km. Jarak ini, siapa yang pernah melalui dia punya perjalanan, awak darabkan dia dengan juta kilometer. So awak boleh bayangkan tak berapa jauhnya matahari itu daripada bumi. Dalam unit kilometer, skala KL ke Melaka 150 kilometer,
Kalau bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer. Apa kaitan bumi dengan matahari dalam astronomical unit? Disebabkan yang mengira ini adalah manusia, iaitu kita. Jadi kita jadikan jarak daripada bumi ke matahari ini sebagai satu kayu pengukur. Jadi diambillah satu unit astronomi itu sebagai 1,5 darab 10 kuasa 8. Ini adalah nilai 150 juta kilometer itu tadi. Jadi satu unit astronomi adalah 150 juta kilometer. Satu tahun cahaya adalah 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Okay, if you don't understand that, just know that satu tahun cahaya dia boleh bergerak sejauh 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Berapa jauh tu? If you still cannot imagine, tengoklah gambar ini. Nampak tak satu pergerakan yang macam cung macam tu? Itu adalah cahaya. Dalam masa satu saat, cahaya boleh bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7.5 kali. So awak bayangkan berapa laju cahaya boleh bergerak. Awak pauskan video ini dan baca muka surat 254 sebelum cikgu bersambung dengan masa untuk kuis selepas ini. It's trivia time. Okay, kita pergi soalan pertama dahulu. Setiap soalan cikgu bagi masa dalam 10 saat saja untuk awak menjawab, ya. Pertama, namakan planet terkecil dalam sistem Suria. Okey, kalau dah ada jawapan, cek jawapan anda. Utarid. Jadi kalau betul, tahniah. Planet terkecil dalam sistem Suria kita adalah Utarid. Apakah planet yang 71% air dan 29% daratan? Habis masa, so yang ada bagi jawapan kita cek. Yes, this is the easiest one, Bumi. Congratulations. Phobos dan Deimos mengorbit planet ini. Apakah nama planet ini? Let's check your answer. Did you answer Marikh? Ada awak menjawab Marikh? Good job. Apakah planet yang mengambil masa 165 tahun waktu bumi untuk mengelilingi matahari? 165 tahun. Let's check your answer. Did you get it right, Neptune? Congratulations. Di planet ini, matahari terbit dari barat. Apakah nama planet ini? Did you answer Zora? Good job. Apakah planet yang mempunyai gelang paling ketara dan ada 62 bulan? Let's check the answer. Zuhal. Good job. Congratulations. Ia mengambil masa 84 tahun untuk mengelilingi matahari. Planet apakah ini? Let's check your answer. Uranus. Did you get that right? No? Oh yes. Good job. Last one. Namakan planet terbesar dalam sistem Suria. The biggest.
Let's check the answer. Mushtari. Yay! So, kalau dapat jawab semua soalan tadi, artinya awak dah baca dan faham apa yang ada dalam muka surat 254 dan 255. Kalau ada yang salah, tak apa, you can always revise back. But quiz itu dapat bantu awak untuk membaca dengan aktif. Do you know what I mean? Bila awak baca, bila ada soalan, awak akan cuba mengingat dengan lebih baik. Sekarang cikgu akan bincang dalam banyak-banyak planet tu, kita ada 8 planet semuanya, kita akan tengok dia punya perbezaan dari segi atmosfera. Now, if you don't know which page that I'm referring to, cikgu ada pergi muka surat 258 sekarang dalam buku teks awak. Di sana ada penerangan tentang perbezaan planet dari pelbagai segi. Jadi cikgu akan sentuh beberapa aspek. Salah satunya sekarang adalah tentang atmosfera planet-planet yang ada dalam sistem suria kita ya. Now, kalau awak lihat dalam buku teks, dia dah bagi tahu satu planet iaitu Utarid tiada atmosfera. So that means that semua cahaya matahari yang sampai ke Utarid dan dia akan terus diserap oleh planet tu. Jadi planet tu adalah antara planet yang paling panas dalam sistem suria kita. Dah lah dia paling dekat dengan matahari, lepas tu dia punya atmosfera tak ada. Dan dia memang macam direct contact terus kena dengan matahari. But pada waktu malam, disebabkan dia tidak ada atmosfera untuk memegang apa-apa haba di atas permukaannya, dia menjadi sangat sejuk pula. Okay, so it's the hottest and also bahagian gelap dia tu adalah sangat-sangat sejuk. Manakala bumi, Zuhrah dan Marikh, tiga ni ada atmosfera. And fun fact here that Zuhrah, planet kedua daripada matahari ini, dia paling banyak gunung berapi, planet yang paling banyak gunung berapi di dalam sistem suria kita. Okay, dan komposisi atmosfera dia tu dalam 90% adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni dia suka memerangkap haba tau. So the greenhouse effect of the atmosphere on Venus pada Zuhrah, dia sangat-sangat tinggi. Sesuai dia menjadi sangat panas. Now kita tengok perbezaan planet dari segi jarak, masa dan juga kelajuan planet itu berputar ya. For your information, walaupun setiap planet itu ada orbit dia dan setiap itu ada laluan dia sendiri, dia tidak bergerak macam ni ya. This is not how the solar system move. Okay, bukan macam ni. Ini adalah simulasi untuk beberapa planet. Yang tengah ni adalah matahari, Utarid, Zuhrah, bumi dan juga Marikh. Okay, dia punya pergerakan itu semua ada dia punya timing sendiri. Ada yang sangat laju, ada yang sangat perlahan. Sehinggalah Neptune. Alright, so you have to understand that they all have different speed and they have different axis also. Now, apakah anomali yang akan berlaku jika putaran planet yang ada ini berubah? Tarikan graviti yang planet yang kita ada pun berubah. Dan jarak planet dari matahari pun berubah. Apa yang akan jadi dengan sistem suria kita? These things, walaupun dia tak terjadi, tapi kalau awak berfikir secara hypothetical, semua benda ni adalah saling berkaitan. Kita tengok dulu satu persatu yang ni. Ini adalah Utarid. Dia punya paksi tak condong ke mana pun. Dia berputar pada paksi dia putar tu adalah 58 hari. Dia sangat slow berputar di atas paksi dia. Apatah lagi Zuhrah, dia ambil 243 hari untuk berputar. Jadi kalau macam tengok bumi, kita ada 24 jam untuk habiskan sehari. Di atas planet Zuhrah, okay, awak kena habiskan 243 hari untuk dapat matahari terbit sehingga pada hari terakhir 243 hari baru awak nampak matahari terbenam. Dia punya hari adalah sangat-sangat perlahan. Manakala Marikh dengan bumi dia lebih kurang. Okay, satu hari di Marikh adalah satu hari 36 minit. So it's almost similar like the Earth. Tengok Mushtari pusing sangat laju.
Satu hari dia 9 jam sahaja. So awak boleh bayangkan tak, hari awak tu dari pagi sampai malam 9 jam sahaja. Okay, begitu juga dengan planet Zuhal. Dia sangat pantas berputar di atas paksi dia. Dan cikgu nak tarik perhatian awak dengan Uranus. Tengok paksi dia. Dia berputar seperti bola yang ditendang di atas padang. Dia tak pusing-pusing macam Jupiter ni ataupun Mushtari. Mushtari tu macam kalau awak ada basketball, awak spin dia macam di atas jari kan. Yang ni pula dia berputar macam roda, the wheels. So kalau awak berada di sini, memang tak akan jumpa siang malam lah. Kalau awak duduk tepi ni siang sajalah macam tu. Dan Neptune 16 jam di atas paksi dia. This is very, very interesting. Oh, one more thing. Di planet Venus ataupun Zora, dia punya paksi tu satu-satunya yang terbalik. Kalau ada baca dalam buku, matahari terbit dari barat. Kalau awak berada di planet Zuhra. Dan yang ini adalah tentang tarikan graviti yang ada di atas planet-planet yang ada. Ini adalah kelajuan roket yang dibayangkan kalau nak berlepas daripada setiap planet tersebut. Jupiter, dia punya kelajuan diperlukan sangat-sangat tinggi sebab tarikan graviti di planet tersebut sangat kuat. That's why roket itu perlu berlepas dengan kelajuan sebegini untuk mengatasi tarikan graviti yang paling kuat itu. Manakala yang paling tak kuat adalah pada Mercury. Roket tersebut tak payah laju pun nak berlepas daripada planet tersebut sebab tarikan graviti dia tak kuat. Jadi macam cikgu katakan tadi, tarikan graviti kalau dia berubah pun dia akan mengganggu pergerakan planet tersebut dan juga pergerakan planet-planet yang lain. Dan pergerakan planet ni dia ada ikut orbit dia sendiri, tapi kalau tiba-tiba berubah, kemungkinan kita akan berlanggar dengan planet-planet lain dan menyebabkan bila ada planet yang musnah itu akan menyebabkan orbit planet yang lain juga akan berubah. Benda ni awak akan explore sendiri. Siapa yang ada peluang, you do have the time, right? So cikgu dah pernah cuba app ini. Awak download Planet Families tu, dia ada dalam App Store, mana-mana semua, ataupun dalam web browser pun ada. I will attach one video about this application yang cikgu dah share sebelum ni, cikgu dah review. Jadi siapa yang interested boleh klik dan boleh cuba sendiri macam mana awak nak jadi Tuhan ataupun macam mana awak nak jadi menyebabkan perlanggaran planet berlaku. You can try in this game or app. Please go and try it. It's very fun. So perbincangan kita setakat hari ini itu sahaja sebenarnya. Okay, sebab bahagian tentang planet ke apa semua tu you can read about it. What I want you to do today adalah taklimat tugasan awak adalah awak kena buat flip notes. Okay, seperti yang ada dalam video yang tengah ditunjukkan di slide cikgu ni. Okay, kalau awak tak nak buat flip notes tu, bentuk macam ni, yang boleh buka muka surat tu, awak ambil buku nota pun boleh. Yang penting tulis nama planet dan cikgu nak minta awak lakarkan rupa planet tersebut dan masukkan informasi yang penting tentang planet tersebut. Jadi perujukan awak paling utama adalah muka surat 254 dengan 255. Rujukan utama awak adalah muka surat 254 dan 255 untuk bahan flip notes ini. Please do it within the science punya masa. Siapkan supaya benda ni memang boleh siap dalam masa yang ditetapkan. Okay, so just don't delay your work. Alright, lepas habis saja video ini, awak buat link kehadiran itu, kemudian pun tak apa, buat nota ini dulu ya. Jadi hari ini awak dah tahu bahawa kita ada perbezaan bagi setiap planet itu, contohnya dari segi atmosfera dia, yang paling ketara adalah saiz, paksi putaran, jarak dan banyak lagi. Dan anomali yang mungkin akan wujud disebabkan
dalam sistem suria adalah disebabkan oleh perubahan putaran planet, perubahan tarikan graviti dan perubahan jarak planet yang ada. This one kalau awak nak discover lebih banyak lagi, please try the Planet Families 2 punya aplikasi ya. Jadi link kehadiran cikgu akan berikan dalam WhatsApp group nanti. So, cikgu puji awak sebab dapat ikut kelas cikgu hari ini walaupun dia sangat ringkas, tapi please jangan lupa buat tugasan, nota flip notes itu. Okay, I'll see you again next week. Thank you very much for joining my class. Bye.